Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya lagi pada hari ini Ustaz Ahmad Majdi bin Sanusi ataupun Cikgu di PUS. Kita akan belajar pada hari ini surah Al-Asr, Pendidikan Islam tahun 5, surah Tadabbur, insya-Allah. Jom belajar bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya lagi pada hari ini Ustaz Ahmad Majdi bin Sanusi ataupun Cikgu di PUS. Kita akan belajar pada hari ini berkaitan dengan surah Al-Asr, Pendidikan Islam tahun 5, surah Tadabbur. Murid-murid boleh tengok dalam teks muka surat 22 hingga 25. Bagi cikgu-cikgu, standard kandungan kita pada hari ini 1.5, standard pembelajaran 1.5, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3, 1.5.4. Jadi sebelum kita mulakan pembelajaran, marilah sama-sama kita membaca doa bersama Ustaz pada hari ini, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Hasil pembelajaran pada hari ini kita harapkan murid-murid dapat satu, menyatakan pengenalan surah Al-Asr dengan betul. Yang kedua, menghuraikan 3 daripada kepentingan mengamalkan surah Al-Asr dengan betul. Yang ketiga, menghuraikan 3 daripada kepentingan mengamalkan surah Al-Asr dengan betul, insya-Allah. Jadi sebelum tu, jom kita baca bersama dengan Ustaz apa itu surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jadi saya rasa sudah ramai pelajar-pelajar kita dah hafal surah ni dan dibaca ketika hendak pulang sekolah ataupun habis belajar biasanya surah ini. Sebelum itu, mari kita berkenalan secara ringkas surah berkaitan dengan surah Al-Asr. Surah ini mengandungi 3 ayat, merupakan surah ke-103 dan diturunkan di Makkah. Surah ini diturunkan di Makkah. Kalau ikut bilangan surah dalam Quran itu 100 ayat. Surah yang ke-103. Surah Al-Asr membincangkan kepentingan masa dalam kehidupan manusia. Surah ini juga dianggap sebagai panduan kepada seorang Muslim dalam mengurus masa yang dianugerahkan kepada mereka untuk mencapai kejayaan dunia dan di akhirat. Itu intipati kepada surah Al-Asr. Dan di sini saya bawa Al-Imam Syafi'i berkata, kalaulah Allah hanya turunkan surah Al-Asr ini, sudah mencukupi untuk menjadi panduan kepada kita betapa pentingnya ataupun betapa dalamnya isi makna surah Al-Asr itu. Seterusnya, mari kita tengok makna terjemahan daripada surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr, demi masa. Allah bersumpah dengan masa. Allah bersumpah demi masa. Apabila Allah bersumpah lafaz dengan lafaz sumpah ini, jadi
cerita yang akan diceritakan oleh Allah itu adalah cerita yang sangat penting. Jadi kita kena bagi tumpuan betul-betul seolah-olah Allah menggambarkan macam itu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar. Ini terjemahan. Secara detailnya, mari kita sambung pembelajaran kita. Tuntutan surah Al-Asr. Kita tengok pada ayat pertama. Wal-Asr, innal insana lafi khusr. Satu, wal-Asr ini dari segi makna tadi demi masa. Saya sebutkan tadi Allah bersumpah demi masa. Jadi Allah bersumpah demi masa. Allah boleh bersumpah dengan makhluk-makhluk dia lain, tetapi manusia tak boleh. Kita dalam hal-hal tertentu sahaja kita boleh bersumpah dengan menyebut nama Allah. Wallahi, watallahi. Itu sumpah manusia. Tak boleh kita bersumpah dengan, haram kita bersumpah dengan selain daripada Allah. Tapi bersumpah itu bukan tiap-tiap hari kita boleh bersumpah dan sebagainya. Hanya pada masa-masa tertentu sahaja. Jadi di sini Allah bersumpah dengan masa. Kandungan ayat ini mengajar kepada kita masa itu sangat berharga. Masa itu sangat berharga. Jadi tuntutan daripada ayat yang pertama ini dan kedua ini sentiasa menghargai masa. Masa ini sentiasa kita kena jaga. Masa tua, masa muda jangan sampai masa tua. Masa sihat jangan tunggu masa sakit. Itu hadis Nabi. Masa kaya jangan tunggu masa miskin baru untuk buat benda kebajikan. Dan tidak membazir masa dengan perkara yang sia-sia. Itu ayat wal asr. Dan ayat yang kedua, illa alladhina amanu wa 'amilus salihat. Kepentingan beriman dan berbuat kebajikan. Kepentingan beriman dan berbuat kebajikan. Memelihara iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Intipati daripada ayat ini, tuntutan kita, satu yang penting kita beriman kepada Allah. Beriman itu apa yang dimaksudkan dengan beriman? Kita yakin betul-betul dengan rukun iman yang 6 yang kita belajar. Rukun iman yang 6. Tapi yang pertama kita yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beriman dengan hari akhirat. Dengan sebab keimanan dan keyakinan kita kepada Allah dan segala rukun iman yang 6 itu akan menyebabkan hidup kita terpandu. Hidup kita akan terpandu dan kita takut untuk melakukan maksiat. Dan kita tahu hala tuju kehidupan kita bukan hanya di dunia, untuk hidup senang di dunia sahaja, tapi kita mahu hidup kita di akhirat kelak juga senang. Jadi buah hasil daripada keimanan kita itu barulah membuahkan kita ingin beramal ibadah. Maksudnya yang pertama, keimanan kita itu biar betul-betul jelas, biar betul-betul mengikut lunas yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, barulah membuahkan hasil, memperbanyakkan amal ibadah. Dan sentiasa berusaha membuat kebajikan, buat amal ibadah, buat benda kebajikan. Amal ibadah ini merangkumi semua gerak kerja kita dalam kehidupan harian kita. Bukan saja kita duduk sembahyang, puasa saja kita nampak amal ibadah. Tapi kalau kita bersifat dengan sifat yang dikehendaki dengan Islam, itu juga dikira amal ibadah kita, insya-Allah. Seterusnya sambungan daripada ayat yang ketiga itu,
wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Saling berpesan kepada kebenaran dan kesabaran. Jadi daripada ayat ini, kita kena apabila dah akidah kita kuat, membuahkan 3 lagi yang kita, iaitu beramal ibadah, buat amal soleh. Yang kedua, yang ketiga, kita berpesan-pesan kepada kebenaran, ke jalan kebenaran. Kebenaran ini kebenaran yang mengikut lunas Islam. Kalau kira di sini saya letakkan di sini al-haqqu min rabbi. Kebenaran itu kita rujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kita tak tahu ya. Kalau kita bersembah dengan ni, yang dikata betul, yang dikata betul. Jadi untuk kita mengetahui yang mana betul itu, kita rujuk kepada Al-Quran, hadis dan para ulama-ulama kita menghuraikan. Bukannya ikut kehendak kita. Rasa yang ni baik, betul lah tu. Tidak semua yang kita fikir di fikiran kita rasa baik itu betul. Kadang-kadang kita rasa baik, tapi apabila kita compare apa yang dikehendaki dengan agama, rupanya salah. Okay. Dan mengingatkan diri dan orang lain untuk bersabar dengan ujian hidup. Satu, kita berpesan kepada kebenaran. Kita nampak kemungkaran, kita saling. Dalam masyarakat ini, kita salah. Orang tegur kita, kita boleh terima. Di samping, kita nampak benda yang tak baik, kita pun boleh tegur dan sebagainya. Barulah aman kehidupan itu. Dan berpesan-pesan juga untuk sabar terhadap musibah-musibah dan sebagainya. Seterusnya kita tengok kepentingan surah Al-Asr. Yang pertama, menguatkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hasil buah daripada kita belajar pada hari ini ialah menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, mengelak diri daripada melakukan perkara-perkara negatif, perkara-perkara yang maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, mempunyai matlamat hidup yang jelas dalam kehidupan kita ini. Dengan sebab kita baca surah Al-Asr ini, kita ada matlamat hidup yang jelas. Yang keempat, memupuk sifat sabar dan sentiasa saling mengajak kepada kebaikan. Ingat itu. Itu adalah kepentingan surah Al-Asr. Okey, kita ulang sekali lagi. Menguatkan keimanan kepada Allah SWT, mengelak diri daripada melakukan perkara negatif, mempunyai matlamat hidup yang jelas, memupuk sifat sabar dan sentiasa saling mengajak kepada kebaikan. Seterusnya, yang ini saya ringkaskan daripada pengajaran surah Al-Asr. Dan surah Al-Asr ini mengajar kita macam mana untuk kita menjadi insan yang berjaya. Insan yang berjaya ini disebut dalam surah Al-Asr ini ada 4. Yang pertama, mestilah beriman kepada Allah. Barulah berjaya dunia dan akhirat. Dari sebab keimanan kita dan keyakinan kita kepada rukun iman yang 6 itu akan membuahkan kita kepada yang kedua, iaitu beramal soleh. Beramal soleh, beramal baik, buat baik dan sebagainya untuk kehidupan dalam kehidupan harian kita. Bukan sahaja kita melakukan benda-benda sunat dan wajib sebagainya, tapi beramal kita tonjolkan dengan perbuatan kita dalam kehidupan kita, benda-benda yang baik dan sebagainya, berakhlak dengan akhlak baik. Itu buah hasil daripada kita beriman kepada Allah. Dan ketiga dan keempat ini, apabila kita beriman, beramal soleh, tuntutan daripada agama kita ini bukan hanya untuk kita saja baik, tapi untuk semua. Jangan anggap kita saja baik. Kita juga ada kelemahan dan sebagainya. Untuk mewujudkan masyarakat yang mengikut lunas Islam itu perlu kepada berpesan kepada kebenaran. Mungkin kita salah, kita kena berlapang dada orang tegur kita, berpesan kepada kebenaran dan berpesan kepada sabar. Sabar dalam buat ibadat, sabar dalam
mengelak diri dalam melakukan maksiat kepada Allah. Waliyahzubillah. Itu pengajaran daripada surah Al-As. Jadi sebelum saya tutup majlis pembelajaran kita pada hari ini, saya bacakan satu hadis عن ابن عباس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ رواه البخاري. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dua nikmat yang sering diabaikan oleh kebanyakan manusia ialah kesihatan dan waktu lapang. Ini hadis Nabi, maksudnya dua nikmat yang sering diabaikan oleh kebanyakan manusia ialah ketika waktu sihatnya dan ketika waktu lapangnya. Jadi itu sahajalah perkongsian saya pada hari ini. Ingat pesan saya selalu, jadikan Al-Quran sebagai bacaan harian kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bertemu lagi.